share screen. Okay, nampak Okay, so hari ni apa benda pula ni? Okay. Alright, so hari ni kita akan sambung subtopik ketiga iaitu projectile motion. Okay, nampak gambar yang cikgu tunjuk ni permainan Angry Bird kan. So ni contoh projectile motion lah. Okay, projectile motion ni macam kita baling satu objek, macam kita turun satu objek tetapi ada angle. So nampak Angry Bird ni. So dia ada angle kan kat sini kan. So ni adalah sejenis pergerakan projectile motion. Okay. So dia ada angle kat sini. Theta. Ni ada komponen X dan ni ada komponen Y. Okay, so ni contoh lah. Salah satu contoh kalau nak tengok projectile motion. Okay, kita tengok kalau kat sini projectile motion ni ada 3 jenis. Okay, projectile motion ni ada 3 jenis. Yang pertamanya, ni saya bagi nama sendirilah, full projectile motion. Yang kedua, half projectile motion. Yang ketiganya, 1/2 projectile motion. Okay, so kita tengok full. Kalau full tu gambar dia daripada tanah kembali ke tanah. Okay, maksudnya kita baling objek tu daripada bawah, lepas tu kembali semula ke bawah lah objek tu. Okay, kalau half, dia macam awak golek guli daripada meja, sekali guli tu jatuh ke bawah. Okay, dia umpama macam tu, dia daripada tempat yang mendatar jatuh ke bawah. Tu half projectile motion. Okay, kalau 1/2, dia macam full tapi dia daripada tempat yang tinggi, dia bukannya start daripada tanah. Okay, ni contohnya baling batu daripada atas bukit ataupun baling batu daripada bangunan. Okay, kalau yang full yang pertama tu dia daripada ground je kan. Itu jenis dia. So kita pergi tengok satu-satu. Kita tengok full dulu. Besar pula. Okay, so kita tengok full projectile motion. Okay. So apa yang penting di full projectile motion ni adalah di permulaan dia, waktu kita nak baling objek, di pertengahan dia, bila objek tu dah mencapai maksimum height, dan di perakhiran dia. Okay, so 3 poin ni adalah soalan yang dia suka tanya. Okay, apa jadi bila kita baling objek secara full projectile motion adalah objek tu akan ada angle. Okay, angle. So ini katalah velocity dia kan, dia bergerak dengan velocity u. Jadinya kita belajar hari tu vektor kan, velocity adalah sejenis vektor. Jadi vektor boleh di-resolve, boleh dileraikan kepada 2 komponen, iaitu komponen X dan komponen Y. Jadi kita resolve lah komponen Ux dan komponen Uy. Komponen X dan komponen Y. Lepas tu kita pilih angle kan. Katalah kita nak pilih angle kat sini, sebelah dengan X komponen. Jadi warnalah warna angle tersebut. Okay. Warna angle tersebut. Okay, siapa yang ada warna? Siapa yang ada warna dia akan jadi cos. Jadinya Ux ni bersamaan dengan U cos theta. Siapa yang tak ada warna, automatic dia sin lah. Jadi Uy ni U sin theta. Okay. Tu adalah fakta di permulaan yang awak kena tahu. Okay. Di pertengahan, bila dia dah mencapai maksimum height, fakta yang awak kena tahu adalah at maximum height, Vy komponen, bukan Vx tau, Vx ada nilai. Vy komponen is always 0. Kalau Vx dia sama dengan Ux lah. Okay. Sedangkan Vx dia sama dengan Ux lah, which is U cos theta.
Okay. Lepas tu di pengakhiran dia, when it hits the ground, okay, dia suka tanya velocity kat sini berapa. Velocity when it hits the ground. So velocity akhir ni juga dia samalah. Kita boleh resolve dia kepada x komponen dan y komponen. Okay. Di pengakhiran ni, Vx is always equal to Ux, which is U cos theta lah tadi. Okay, Vy pula, kita kena cari menggunakan formula Vuat, Vuas atau Vuat atau Vuas. Tak boleh lah sebab tak ada Vy. So, kata lagi cari formula. Katalah kita cari pakai formula Vuat. Okey, kenapa negatif G? Sebabnya untuk Y komponen, objek tu akan dipengaruhi oleh acceleration gravity. Therefore, acceleration yang kita guna adalah negatif G, which is gravitational acceleration lah. Okay, so masukkanlah Uy kita adalah U sin theta. Nak cari Vy dekat when it hits the ground ni kan. Minus GT. Okay. Nanti ni konsep sahaja, memang tak ada nilai lagi lah nak masukkan. Ni just nak faham konsep. Okay, lepas kita dah dapat nilai Vx berapa, Vy berapa. Okay, when it hits the ground, kita kena cari magnitude. Magnitude, formula magnitude vector kita belajar itu x komponen kuasa 2, y plus y komponen kuasa 2 set. So barulah kita akan dapat velocity when it hits the ground. Okay. Apa lagi yang dia suka tanya adalah time. Time bila dia capai dekat maximum height. Kadang dia tanya how long it takes to reach the maximum height. So how long to reach maximum height. Okay. To reach maximum height. Macam ni kita nak kira dia. Pakai Vuat. Okay, pakai Vuat Y komponen. Pakai Vuat Y komponen. Okay, because at maximum height, Vy is always 0. Vy is always 0. Jadi kita masukkan nilai 0. Uy adalah U sin theta. GT, jadinya rearrange equation, kita akan dapat T sama juga dengan U sin theta bahagi G. Nanti ada nilai, kita boleh masukkan nilai lah, ni hanya konsep. Okay, so kalau soalan tanya what's the time taken to reach the maximum height, kita akan pakai Vuat, gantikan Vy komponen kepada kosong sebab at maximum height Vy is always 0. Okay, lepas tu ganti nilai semua, dapatlah time U sin theta G. Satu lagi dia suka tanya, what's the time taken what's the time taken for the whole journey ataupun for the whole flight. Okay, maksudnya dia nak time taken untuk keseluruhan. Dia nak time taken untuk keseluruhan. Daripada bawah sampai ke bawah, berapa T dia? Okay, tadi kita dah kira kan, time taken to reach maximum height tu separuh. Time taken to reach maximum height tu separuh. Jadinya time taken for the whole journey, tambah je lah. Tambah pula, darab 2 je lah. U sin theta yang tadi tu, darab 2. Okay. So kita akan dapat time taken for the whole journey. Okay, boleh Okay, ada soalan tak setakat ni? Muhammad Khairi, Nurul Fiza, ada soalan tak?
Nak tanya Okey, nak tanya apa? gravity pakai 9.81 Betul. Gravity pakai 9.81. Oh, tak pakai 10. Kita tak pakai 10. Oh, Kita okey. standardized semua pakai 9.81. Okey So cikgu ulang balik sedikit. Lepas tu cikgu nak tambah sikit sebelum ulang. Satu lagi yang penting di bahagian gambar ni, fakta dia adalah dia suka tanya range. Range tu adalah displacement x component. Okay, so displacement x component adalah di bahagian x component lah. Maksudnya range daripada hujung ke hujung ni, berapa nilai dia? Range tu sama juga dengan Sx. Sx tu maksudnya displacement x component. Formula dia adalah Uxt. So Ux tadi adalah U cos theta T lah formula dia. Okay. Cikgu ulang balik Untuk jenis full projectile motion, lukisan dia adalah daripada hujung ke hujung. Maksudnya bola tu kita baling daripada tanah kembali ke tanah. Poin-poin yang penting pada gambar rajah ini adalah di permulaan, di pertengahan dan di perakhiran. Itu adalah soalan-soalan dia lah. So di permulaan, apa yang perlu kita buat adalah resolve, leraikan velocity initial kepada x komponen dan kepada y komponen, iaitu ux dan uy. Lepas tu kita nak tahu siapa yang cos, siapa yang sin. Jadi kita pilih angle. Jika kita pilih angle bersebelahan dengan ux, maka ux lah cos. Jika kita pilih angle bersebelahan uy, maka uy lah akan jadi cos. Okay, ingat yang kita belajar vektor hari tu. So dalam kes yang cikgu ni, cikgu pilih angle bersebelahan x. Therefore, ux cikgu adalah u cos theta. Uy automatic u sin theta. Okey, itu di permulaan. Di pertengahan, kita ada maximum height. Dia telah mencapai ketinggian maksimum. Faktanya adalah at maximum height, Vy component, velocity at y component is always 0. Sedangkan velocity at x component bersamaan dengan ux, means ada nilai lah. Okay. Lepas tu di perakhiran, dia suka tanya, what is the velocity when the ball hits the ground? Bila dia mencapai tanah lah. Okay. So untuk dapatkan velocity when it hits the ground, kita kena cari magnitude. Hilang pula. Okay, sorry lah. Okay, so kita kena cari magnitude. Ya ampun, benda lah ni. Okay. Kita cari magnitude. So magnitude adalah Vx squared plus Vy squared cert. Therefore kita kena ada nilai Vx lah dan nilai Vy. Vx faktanya adalah sentiasa sama dengan Ux. So Vx tak ada masalah. Terus dapatlah because Ux is U cos theta. Okay, untuk Vy. Vy kita kena cari menggunakan formula Vuat atau Vuas. Vuas. Okay, atau Vuas. Bergantung kepada info yang kita ada lah. Kalau kita ada time, kita boleh pakai Vuat. Kalau kita ada S, ni SY Kalau kita ada S, kita bolehlah pakai Vuas. Okay. Okay, so Vy adalah, masukkanlah Uy itu adalah U sin theta minus GT. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu masukkanlah nilai. Okay, masuk nilai nanti dapatlah magnitude untuk V. Okay, lepas tu dekat maximum height, dia suka juga tanya time taken. What is the time taken to reach maximum height? So kita pakai Vuat. Okay, pakai Vuat Y component. Okay, Vy component is always 0 at maximum height. So masukkanlah nilai 0 ni. Okay, so dapat Uy gantikan dengan U sin theta. So rearrange dapat U sin theta over G. Itu adalah time
untuk kita mencapai maximum height. Yang lagi separuh adalah darab 2 lah. Kalau dia kata nak time taken for the whole journey, kita darab je lah 2 dengan time yang mencapai maximum height tadi. Okay. Okay, settle untuk full projectile motion. Kita tengok yang half pula. Okay, half. Half projectile motion. Okay, half projectile motion ni dia macam suatu objek tu jatuh daripada suatu ketinggian. Okay, katalah kita ada guli ataupun bola bulat, dia jatuh daripada meja. Okay. Sama juga kita pecahkan dia kepada UX dan UY, komponen X dan komponen Y. Okay, yang ni adalah original point kita lah. Original point. Okay. Apa-apa yang berada di bawah original point adalah negatif. Okay, jadinya ketinggian dia adalah negatif. Ni ketinggian dekat Y komponen sebab dia apa? Vertical. So negatif. Okay, ni adalah X komponen. Range ataupun SX ataupun formula dia UXT. Okay. Yang menariknya half ni dia jatuh tak ada angle kan. Maksudnya dia jatuh straight macam tu tapi dia apa? Sebelum dia jatuh ke tanah tu dia adalah separuh projectile motion tu kan. Tapi waktu dia jatuh dia tak ada angle. So faktanya adalah UY ni sentiasa kosong. US ni adalah ada nilai lah 10 meter per second ke berapa meter per second ke US tu ada nilai. Okay. Nilai waktu dia jatuh lah. Okay. Lepas tu yang penting kat sini bila dia menyentuh tanah. When it hits the ground, berapa velocity dia kat sini. So sama juga pecahkan dia kepada Y komponen dan X komponen. Cari VS. VS is always equals to UX. So tak ada masalah. Cuma VY akanlah buat. Okay, UY is always equal to kosong kan untuk half projectile motion. So dapatlah VY kita negatif GT. Okay. Ataupun boleh pakai buas lah. Ya Allah. Atau pakai buas. Ni Y komponen Okay, either pakai buat atau buas. Lepas tu dah dapat nilai, nanti cari magnitude. Macam tadi juga sama. Cari magnitude, X komponen, Y komponen, Z. Okay. Kita tengok balik half. Oh, cikgu lupa nak cakap yang full tadi tu. Mana full tadi? Yang full tadi ni, SY dia, SY dah bukan SX. SY dia, kalau daripada permulaan ni original kembali ke original, SY dia adalah kosong. Sebab apa? Sebab katalah dia naik 10, SY kan displacement. Displacement kan vektor. Vektor ada arah. Jadi bila dia menaik ke atas, arah dia upward lah. Bila dia menurun ke bawah, arah dia downward kan. So katalah dia naik tu 10 meter, positif 10. Dia turun balik positif 10. Therefore, cancel out each other lah dia punya displacement bila dia sampai kembali ke tanah. So bila dia sampai kat tanah, SY dia kosong. Okay, tu satu lagi fakta yang kena take note lah. Okay, kembali balik kepada half tadi. Mana tak? Okay, ni half. Okay, so half origin point UX adalah nilai yang dia bagilah. Kadang-kadang kita kena cari juga. So UX dia, dia tak ada angle. So UY dia sentiasa kosong. Apa-apa yang berada di bawah original point adalah negatif, therefore SY negatif. Lepas tu daripada base kepada bola tu jatuh adalah SX lah, UXT. Lepas tu bila dia nak hit the ground, dia suka tanya
Dia suka tanya velocity. So sama juga cari Vs. Vx sentiasa sama dengan Us. Sedangkan Vy kena pakai formula lah, Vuat ataupun Vuas, dapatkan magnitude. Okay, tu basic dia. Jom kita tengok soalan. Soalan nombor 9 tutorial. 9 tutorial soalan. An archer stand on a cliff elevated at 50 meter high from the ground and shoot an arrow at the angle 30 degree above the horizontal with the speed of 80 meter per second. 9A, how long does it fly in the air? Okay. Bermula soalan fizik ni, kita kena lukis. Dia memang bagi ayat semata-mata. Kadang dia bagi lajuk, kalau dia baik dia bagi kita gambar rajah. Tapi kalau dia bagi ayat, kita kena lukis. Okay. Sama juga soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni pun, soalan nombor 4, 5, 6 tu, sepatutnya kamu kena lukis sebelum kamu kira. Okay. So soalan nombor 9 ni kita lukis dahululah. Dia kata seorang pemanah tu berada atas bukit. So lukislah atas bukit. Ada atas bukit. Dia katalah ni bukit saya. Lepas tu kita pun panahlah. Nanti pemanah saya ni bulat. Okay. So dia adalah 1.5 kan. Jenis yang 1.5. Okay, sebab dia shoot daripada satu ketinggian tetapi ada angle. Lepas tu kita hilang tadi. Okay. Lepas tu okay, lepas tu ni kita punya U. Kita punya U. Lepas tu ni kita punya UX. So ni kita punya UY. Okay, lepas tu angle kita 30 degree. Okay, tadi UX kita adalah U cos theta. U kita adalah 80. Dia bagi. So U cos theta means 80 cos 30 lah. UY pula adalah 80 sin 30. Okay, sin dengan cos ni sama macam yang cikgu ajar Colorkan komponen yang bersebelahan dengan angle. Siapa ada color, dia cos. Okay, main cikgu color lah kat awak. Color. Okay, so ni color. So siapa ada warna ni, dia cos lah. Okay, lepas tu apa lagi fakta kita tadi? Di permulaan, di pertengahan dan di perakhiran kan. Lepas tu di original point ataupun reference point. Ini cikgu project original point. Okay, di pertengahan maximum height. Dekat maximum height ni, dekat sini, dekat tengah ni. Dekat maximum height Vy kosong kan. Dekat original point, apa yang jadi adalah Sy kosong. Sebab apa Sy kosong tadi? Sebab Sy adalah pergerakan displacement kat atas. Means kalau arrow tu dia naik 10, dia turun balik 10, therefore dia akan cancel out each other, dia punya Sy. Jadi Sy yang terpakai, ni displacement tau, bukan distance. Sy yang terpakai hanyalah below original point. Okay, which is this one lah. Okay, apa-apa yang berada below original point adalah negatif. So Sy kat bawah tu adalah negatif. Okay, kemudian bila dia hit the ground, bila dia hit the ground, ini ada velocity. So sini adalah Vx, ini adalah Vy. Okay, Vx ni sentiasa nilai dia bersamaan dengan Ux, iaitu U cos theta lah. U cos theta 80 lah kan.
Ini cos theta 80 cos 30. Vy pula kena pakai cari buat. Okay. Tu nak cari velocity dekat hit the ground, carilah pakai formula magnitude. Vx kuasa 2, Vy yang kita cari tu kuasa 2. Masukkan dalam formula nanti dapat. Lepas tu satu lagi dia suka tanya kita range daripada hujung ke hujung iaitu Sx. Sx adalah Uxt. Ux adalah U cos theta ataupun tadi 80 cos 30 T. Okey. Sebelum kita jawab soalan projectile motion ni, seeloknya macam ni lah. Maksudnya kita lukis dahulu, kemudian kita tulis semua fakta-fakta yang ada dalam gambar rajah projectile motion. Okey, kita dah conteng semua apa-apa fakta yang kita tahu, barulah kita masuk pada soalan dia dan kita kira lah. Okay, tu 9A dia tanya, how long does it fly in the air? So, how long does it fly in the air? Kita nak pakai formula apa? Wuat ke, wuas ke, sutat? Okay, Faris, nak pakai formula apa? Ahmad Faris. Wuat ke, wuas ke, sutat? Dia tanya, how long? How long tu nak cari time lah. Buat. Kalau wuat, kita belum ada nilai Vy. Kita hanya ada nilai Uy sahaja. So kita kena pakai, instead kena pakai sutat. Okay, so kita cari sutat. Di mana? Okay. 9A. Dia pakai sutat Y komponen kena tulis lah Y komponen yang apa SY, UY tu. Okay, supaya kita ni lah alert lah. So SY tadi, cuba kita tengok. SY tadi, kalau for the whole flight kan daripada bukit turun ke tanah, okay, separuh dekat sini ni dia dah cancel out each other kan, ni SY kosong ni. Jadinya SY yang tinggal adalah yang ni lah, yang 50 meter ni, yang ni. Yang ni, yang 50 meter ni. Okey, jadinya masukkanlah nilai SY kita adalah negatif 50 meter. Okey, sama dengan UY kita. UY kita adalah U sin theta. U sin theta 9.81 T squared. Okey, U kita tadi berapa? 80 kan? 80 sin 30 T. Lepas tu per 2, 9.81 T squared negatif 50. Okey. Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 80 sin 30 bersamaan 40. So 50 40 T 4.91 T square. Rearrange tu susun semula. Kita akan dapat 4.91 T square tolak 40 T tolak 50 sama dengan kosong. Okey, jadinya kita akan kira menggunakan equation di calculator. Pergi dekat mod ni, cari perkataan equation. So, EQ1 tu equation lah, tekan 1. Pergi dekat degree, tekan 2. Masukkan nilai. A adalah 4.91. Sama dengan B negatif 40. C negatif 50. So kita akan dapat nilai time 1 9.25 time 1 9.25 second
Time 2 dapat berapa? Time 2. Okay, time 2 dapat negatif. Negatif 1.1, jadi kita boleh ignore. Time 2 adalah negatif 1.1. So, kita buat apa dengan time ni? Kita ignore. Sebab apa? Mana ada masa negatif So, kita ambil lah nilai time kita adalah 9.25 second. Okay. Tengok soalan yang seterusnya. Dia tanya, tadi how long? Sekarang ni how far? How far from the base of the cliff does the arrow fly until it hits the ground? So dia nak SS lah, ni kan? Dia nak yang ni lah, SS ni how far. Ini. So pakai formula SS is equal to UXT. So B adalah SS equals to UXT. So U adalah, UX adalah cos theta darab dengan T. So U kita 80, cos theta 30, T kita cari tadi 9.25. Okay, tekan kalkulator. On. Kita kena hilangkan benda ni dulu. Macam ni? Shift Shift. On. On. Okay. So kita pergi ke 80 cos 30 69 darab 9.25. Okay, kita akan dapat 640, betul tadi? 0.9, 0.86 meter. Okay, so ni jawapan untuk B lah. Dia kata nak, ya, ada soalan? Ada soalan? Madam, Ya? yang SX sama dengan UXT tu formula daripada mana? Formula daripada mana? Daripada nota. Dia memang formula dia macam tu tengok. Mana tak nota kita tadi? Dia boleh je kalau nak belajar macam ni nak terbitkan formula tu. Tapi tu bukanlah niat outcome kita. So kita hafal je lah formula Sekejap, tengok nota awak. Sorry lah, lambat lah dia punya ni. Ni. Nampak ni? SS UXT ni adalah horizontal displacement. Okay, so dah nota dia. Sekejap lagi awak refer nota lah. Okay, kita tengok balik kita punya. Boleh tak Firzah? Okay, boleh. Okay, so ni kita dapat 640.86 meter. Okay, soalan seterusnya adalah calculate the speed of the arrow just before it hits the ground. Okay, ni dia nak di pengakhiran dia lah, sewaktu dia sentuh tanah, berapa dia punya speed. Okay, so cari Vx, cari Vy, cari magnitude. So C, dia buat ni. So C, cari Vx, Vx sentiasa bersamaan dengan Ux. Ux adalah U cos theta, U kita 80 cos 30. 80 cos 30 tadi berapa tak? 69 nak. So Vy adalah, kena pakai formula, cari pakai Vy. So Vy kita adalah Uy U sin theta. U kita 80 sin 30 minus 9.81. T kita adalah 9.25 tadi.
Cari pakai kalkulator. 80 sin 30 adalah 40 40. 9.81 darab 9.25 90.74. So berapa? Negatif berapa? Tolak 40 dapat negatif 50 Negatif 50.74 meter per second. Okay, so dah ada nilai Vx, nilai Vy, carilah magnitude. So magnitude gerak je kecil. Magnitude adalah Vx squared plus Vy squared. So Vx tadi adalah 80 cos 30. Vy adalah negatif 50.74 kuasa 2. So tekan kalkulator. 80 cos 30. 69. 9.28. So 9.28 kuasa 2 tambah 50.74 kuasa 2 set 85.87. Betul, 45.87 meter. 45.87 meter. Meter pula, meter per second. Okay. So dapatlah 85.87 meter per second. Boleh Okay, soalan pertama tadi dia suruh kita cari how long does it how long does the arrow fly until it hits the ground. Maksudnya for the whole journey berapa dia punya time. So for the whole journey berapa dia punya time pakai sutat. Sebab apa tak boleh pakai Vuan? Sebab kita tak ada Vy lagi. Kenapa tak boleh pakai Vuan? Sebab kita bukan nak cari betul lah, tak boleh juga pakai Vuan sebab tak ada Vy juga. Okay, so sutat lah yang kita boleh cari. Okay, lepas tu nanti dapat 9.25 second. Dia ada jawapan tu negatif, so ignorekan dia. Okay, soalan B dia nak tanya how far daripada base bukit tu kepada bola yang jatuh. Okay, so SS lah. SS formula dia memang UXT. Dapat daripada mana? Awak tengok nota So UX adalah U cos theta T. So masukkan nilai U 80, theta 30 darab dengan T yang kita dapat tadi. So dapat 640. Okay, VX UX ni adalah soalan C. Dia tanya when it hits the ground. Okay, so bila hits the ground, konsepnya adalah kena cari komponen X berapa, komponen Y berapa dan cari magnitude. Okay, therefore kita akan dapat magnitude kita sebanyak 85.87 meter per second. Okay, ada soalan tak? Nombor 9. Kalau tak ada, kita tengok nombor 10. Ada? Tak ada Tak. Ada. Okay, tak ada. Okay, tengok nombor 10. Nombor 10 ni adalah case separuh kan, separuh projectile motion half. So sama juga macam tadi. Okay, ni dia baik sikit lah, dia bagi kita gambar rajah. So kita hanya teruslah catat apa-apa fakta yang kita tahu di gambar rajah ni lah. Okay, so bila half dia ada US. So US dia adalah U ni lah kan, which is 5 meter per second lah. Okay, what about UY dia? So UY dia sentiasa kosong. Bila dia mencapai ground tanah, dia ada V lah. Kemudian kita pecahkan dia kepada VX dan VY.
Okay, Vx sentiasa sama nilai dengan Us, iaitu 5 lah. Sedangkan Vy kena cari pakai buat. Buatlah senang. Lepas tu dah dapat Vx, Vy, cari magnitude pakai Vx squared, Vy squared set. Okay. Lepas tu faktanya lagi adalah apa-apa yang berada below original point. So ni original point kita. Original point akan jadi negatif. So SY kita adalah negatif 1 meter. Okay. Lepas tu X ni adalah SX lah. X ni adalah SX which is USD. Okay. So apa lagi yang penting? Tak adalah. Okay. Half dia macam tak banyak sangat berbanding full. Kalau full projectile motion dia banyak sikit lah maklumat yang kita kena ingat. Okay. Kemudian dah habis conteng baru kita tengok soalan. In the figure 2.7, a rolling ball fall from the edge of a table with initial horizontal velocity of 5 meter per second. The height of a table is 1 meter. Calculate the time taken for the ball to reach the point B. So sama juga dia nak time taken reach the point B. So kita pakai sutat jugalah. Pakai sutat. Pakai sutat SY UY T minus half G T squared. Kita nak cari T. So SY kita berada below original point. Therefore dia akan jadi negatif. UY sentiasa kosong. Okay. 0.81. T nak carilah. Okay. So dia akan jadi negatif 4.91 T squared. Negatif positif lah jadi. So dia akan jadi T squared bersamaan dengan 1 per 4.91. So T adalah set 1 bahagi 4.91. Jadi T nya berapa? 1 bahagi 4.91 set. Masa 0.45 second. Okay, so jawapannya 0.45 second. Okay, so ni jawapan untuk A. Pakai sutat Okay, B, horizontal distance X. Inilah XX lah. So XX adalah UST. So T dah dapat tadi. B adalah XX sama dengan UST. US kita berapa? 5 tadi. 5. US 5. T kita adalah 0.45. So 5. Tak mau pula tangan saya. Darab 0.45 2.25 meter. 2.25 unitnya adalah meter sebab displacement kan unit meter. Okay, lepas tu last, the magnitude and direction of velocity at point B. Maksudnya bila it hits the ground. Kan saya dah cakap kalau perhati, kalau buat banyak-banyak memang macam ni je pattern soalan dia. Dia tanya permulaan, pertengahan, akhir Okay, so as long as awak ingat fakta tu, datanglah soalan macam mana pun insyaAllah boleh jawab. So C dia tanya magnitude at the direction of its velocity at point B. Therefore obviously kena cari X component, Y component, cari magnitude. Okay, so cari X component. X component Vx sentiasa sama dengan Ux which is 5. Vy tak tahu, pakailah buat. So Uy sentiasa kosong. 0.81. T kita tadi berapa? 0.45. 0.45. Therefore Vy kita berapa? 9.81 darab 0.45 negatif 4.41. 4.41 meter. Okay, dah dapat Vx dengan Vy, cari magnitude.
komponen 5 5, Y komponen negatif kuasa 2. So tekan kalkulator lagi, 5 kuasa 2 tambah 4.41 kuasa 2 set 6.67 meter per second. Okay, dia suruh tanya direction juga ke? Okay, dia nak magnitude and direction. Direction, hari tu kita belajar vektor pakai shift tangent kan. So direction adalah tangent. Therefore, shift tangent Y komponen bagi X komponen. So Y komponen berapa? Y komponen 4.41, X komponen 5. So berapa? Tekan kalkulator. 4.41 bahagi 5 shift tangent 41.4 degree. So below positive x-axis ke above ke apa benda, tengok balik nilai VY kita adalah ni negatif. So ke bawah lah VY kita negatif 4.4. Nilai X kita adalah 5 positif. So 6.67 ni berada in between mereka lah. 6.67 in between. So angle kat mana? Angle antara paksi X dan magnitude. So angle kat sini. Therefore below positif x-axis. Okay. Boleh Ada soalan? Cikgu, Ya. yang VY over VX tu tak masuk negatif ke yang 4.41? Boleh nak masuk pun tak apa, jadi yang negatif. Tapi negatif tu dia bukan nilai. Oh, Sebenarnya kalau tak masuk pun tak apa. Sebab apa? Negatif tu dia bukan nilai, dia adalah arah. Arah dia maksudnya below ke above ke. Okay. Kalau nak masuk tak apa, tak nak masuk pun tak apa. Yang pentingnya bila kita dah dapat nilai tu, kita kena state dia below positif ke, below negatif ke, above positif ke, above negatif x-axis. Okay. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, awak tutup MIP ni, awak terus bagi jawab quiz 2. By the end of this class, hantar quiz 2 tu Okay, kelas, terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam.